Baik, kita mulakan Suratul Nisa mulai ayat 19. Baik, buat catatkan dan buat semakan. Ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. La yahillu, tidak ia halal, lakum, bagi kamu, an, bahawa, tarisu, kamu warisi, an-nisa'a, akan perempuan-perempuan, karha, secara paksa. Wala ta'duluhunna, dan jangan kamu halangi akan mereka. Litazhabu, supaya kamu hilangkan, biba'di, akan sebahagian, ma, apa yang, ataitumuhunna, telah kamu berikan akan mereka. Illa, melainkan, an, bahawa, ya'tina, mereka datangi, bifahisyah, akan kekejian, mubayyinah, yang terang. Wa'ashiruhunna, dan gaulilah olehmu akan mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa'in, maka jika, karihtumuhunna, telah kamu benci akan mereka, fa'asa, maka boleh jadi, antakrahu, bahawa kamu benci, syai'an, akan sesuatu, wa yaj'ala, dan ia jadikan, Allahu, oleh Allah, fihi, padanya, khairan, kebaikan, katsira, yang banyak. Baik, sama semula. Ya, surah An-Nisa ni surah yang banyak kaitan dengan hukum-hukum kewanitaan. Jadi diterangkanlah sebagai, diletaklah sebagai tajuk An-Nisa. Ya ayyuhallazina amanu, ulang balik ya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman mereka. La yahilu lakum an takrahu nisa'a karha, tidak ia halal bagi kamu bahawa kamu warisi akan perempuan-perempuan secara paksa. Jadi itu adalah perbuatan jahiliyah. Mereka mewarisi perempuan secara paksa. Mereka kahwini mereka dengan tanpa adanya mas kahwin. Kemudian tidak ada pembahagian dalam pusaka, harta sepencarian pun tak ada. Jadi ini adalah adat jahiliyah. Jadi Islam tidak demikian. Wala ta'duluhunna, dan jangan kamu halangi akan mereka, litazhabu, supaya kamu hilangkan, biba'di, akan sebahagian, ma ataitumuhunna, apa yang telah kamu berikan akan mereka. Yang kamu berikan ialah mas kahwin. Jadi jangan halangi atau cari pasal supaya apa? Supaya kamu dapat ambil semula mas kahwin yang kamu telah berikan. Kalau di tempat kita ni orang tak heran sangatlah mas kahwin, sebab mas kahwin jumlah di tempat kita ni kecil. Kalau Selangor dulu anak dara tu 80, kalau janda 40. Jadi harga ataupun mas kahwin tu cukup kecil. Sebab di tempat kita ni adanya dikatakan wang hantaran. Jadi wang hantaran tu besar. Wang hantaran ni tidak apa-apa terjadi tidak boleh diambil. Jadi yang boleh diambil ni ialah mas kahwin. Jadi dia berbeza dengan
ya orang-orang Arab, ya mereka akan meletakkan mas kawin, dia tidak mengatakan wang hantaran tapi mas kawin. Kalau disebut sebagai sebuah rumah, ya mas kawinnya dengan sebuah rumah itulah ya mas kawin. Kalau dikatakan 10.000, 100.000, ya itulah mas kawin. Ya dia tidak katakan wang hantaran. Jadi ya dia cari pasal ya untuk mendapatkan sebagian mas kawin yang telah diberikan. Jadi hal ini ya tidak patut dan tidak baik ya kalau ada niat demikian. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, melainkan bahawa mereka datangi akan kekejian yang terang. Kalau si isteri itu terang-terang membuat ia berlaku keji seperti contohnya zina ataupun nusyus, ya, durhaka, itu bolehlah, ya jelas, ya seandainya jelas dia punya ya kelakuan keji itu tidak mengapa, maknanya ya boleh dia minta sebahagian ya mas kahwin yang telah diberikan. Kalau seandainya penghujung itu penceraian, ya. Dalam Quran diterangkan lagi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah olehmu akan mereka itu muannas ya, hunna tu mereka itu muannas, yaitu ya perempuan atau isteri, bil ma'ruf dengan cara yang baik. Mana dalam ya rumah tangga ya hendaklah ya berlaku ma'ruf, bergaul dengan isteri dengan ma'ruf, ya baik perkataan, baik nafkah, baik tidur, ya semua itu dikatakan ma'ruf, ya. Fa'in karihtumuhunna, maka jika telah kamu benci akan mereka unna ni ingat ya, mereka itu muannas, maka jika telah kamu benci akan mereka, benci kepada isteri tadi, ya, fa'asa an takrahu syai'an, maka boleh jadi bahawa kamu benci akan sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dan ia jadikan oleh Allah padanya kebaikan yang banyak. Terkadang kamu ya memanglah satu orang ni dia tidak perfect. Ya baik lelaki pun janganlah nak megah sangat. Lelaki pun tak perfect juga. Ya 100%. Begitu juga dengan perempuan. Ya maknanya ya tidak 100% perfect yang dikehendaki oleh seorang lelaki. Ya. Tapi sebenarnya Allah katakan kamu benci sedikit atau sesuatu yang sedikit, mungkin di situ ada kebaikan yang banyak, ya. Oh, isteri kamu tak cantik contohnya, tapi dia dapat melahirkan anak-anak yang soleh contohnya, itu kebaikan yang banyak, ya. Oh, isteri tak pandai masak, ya. Dia tak senang kerana isteri tak pandai masak, tapi mungkin kebaikan-kebaikan lain, ya, banyak lagi yang ya boleh banggakan. Dia pandai menyambut tetamu, dia pandai menghias rumah dan sebagainya. Macam itulah maknanya. Jangan pandang ya kesalahan atau kelemahan ya seorang isteri ya pasal satu kelemahannya, kamu pun tak pandang banyak kebaikan lagi buatnya, ya. Jadi Quran dah memaklumkan demikian. Jangan ya seorang lelaki tadi ego sangat, ya. Rasa diri dah perfect sangat, ya. Tak boleh begitu, ya. Jadi kena bertolak ansur, ya. Itu Allah katakan kamu benci sikit, tapi mungkin banyak lagi yang lain yang ada pada diri seorang wanita itu, ya. Macam itulah kalau kita faham ayat ini, ya insya-Allah ya baiklah rumah tangga, ya. Mari kita sambung lagi ayat selanjutnya, iaitu ayat yang ke-20, ya. Wa in, dan jika aradtum, telah berkendak kamu, dan jika telah berkendak kamu, istibdal, mengganti, zaujin, seorang isteri, makana,
di tempat zaujin, istri, wa ataitum, dan telah kamu berikan, ihdahunna, salah seorang mereka, kintoron, harta yang banyak. Fala ta'khuzu, maka jangan kamu ambil, minhu, daripadanya, syai'an, sedikit pun. Ata'khuzunahu, adakah kamu ambil akannya, buhtanan, dengan cara dusta. Dengan cara dusta. Wa ithman, dan dosa. Mubina, yang terang. Ayat 21. Wa kaifa, dan bagaimanakah, ta'khuzunahu, kamu ambil akannya, waqad, dan sesungguhnya, afdha, telah mesra ia, ba'dukum, sebagian kamu, ila ba'din, kepada sebahagian. Wa akhazna, dan telah mengambil mereka ni muannas ya. Kalau lelaki akhazu, kalau perempuan akhazna. Telah mengambil mereka, minkum, daripada kamu, misakon, perjanjian, ghaliza, yang teguh. Baik, saya masuk mula. Ayat yang ke-20 ya. 20 dan 21. Wa in aradtumus istibdala zaujin makana zaujin, dan jika telah berkehendak kamu menukarkan seorang istri di tempat istri. Ya, contohnya, maksudnya di sini, bila berlaku dia kahwin lagi dan seorang suami itu kahwin lagi dan dia ceraikanlah istri yang pertama. Ya, itu maksudnya. Jadi menukarkan ya istri di tempat istri. Itu bahasa dia. Ya. Dia kahwin lagi. Ya, maka yang istri yang satu ini yang mula-mula diceraikan. Ya. Wa ataitumuhunna, dan telah kamu berikan ihdahunna, salah seorang mereka, kintoron, ya, harta yang banyak. Kintoron ini dengan makna malan kathiro, mana harta yang banyak. Fala ta'uzu minhu syai'an, maka jangan kamu ambil daripadanya sedikit pun. Ini pesanan Quran. Nak kahwin-kahwinlah. Ya, tapi janganlah ya bila kahwin tadi
ya, apa yang telah diberikan kepada isteri dahulunya, ya, maka diambil. Ya, semua diambil, semua dirampas. Ya, maka isteri yang mula itu dicampakkan begitu saja. Oh, itu bukan Islam. Ya, itu bukan ajaran Islam. Ya, ajaran Islam kalau nak kahwin, kahwin lagi. Ya, tapi jangan menganiaya yang sedia ada. Ya, sampai kamu rampas semua harta-hartanya, kamu ambil semua harta-hartanya yang kamu telah berikan. Ya, tak patut macam itu. Atahuzunahum buhtanan wa isma mubina. Adakah kamu ambil akannya secara dusta dan dosa yang terang? Ya. Jadi Allah yang memberitahu tentang hal ya dosa. Mana ini satu perbuatan ya zalim di sisi Allah Ta'ala. Ya. Adakah kamu nak buat dosa secara terang macam ni? Ya. Allah telah memberi satu peraturan. Ya, kamu nak larang, nak lawan Allah. Ya. Jadi sudah tentulah. Ya. Hal ini ya, satu kedustaan. Kamu telah berdusta dalam agama dan kamu telah berlaku satu aniaya, dosa yang terang. Itu maksud dalam ayat ini. Ya. Wa kaifa ta'khuzunahu, dan bagaimanakah kamu ambil akannya? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, dan sesungguhnya telah mesra ia sebahagian kamu kepada sebahagian. Ya. Bagaimana? Itu persoalan, istifham. Ya. Atau kita bahasakan, ya, macam mana kamu boleh ambil apa yang kamu telah berikan kepadanya, sedangkan dulu bukan main mesra, bukan main sayang. Lautan api ku seberangi, ya. Gunung kan ku daki, ya. Nak pulau ku bagi pulau, ya. Nak apa lagi, ya. Nak lautan ku bagi lautan. Macam itulah ibaratnya semasa afdal, semasa mesra. Ya. Nak apa semua dibagi. Ya, masa mesra, masa sayang. Itu maknanya. Patutkah kamu ambil, ya, sedangkan ya, dulu kamu sudah mesra sebahagian dengan sebahagian. Wa uzna minkum misaqan ghaliza, dan telah mengambil mereka daripada kamu perjanjian yang teguh. Perjanjian yang teguh yang diterangkan dalam Quran, apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau nak tahan, cara yang baik, ya, imsakuhunna au tasrihuhunna, min imsakihinna bima'ruf au tasrihinna bi ihsan. Ya. Maknanya, ya, kalau nak tahan secara ma'ruf. Kalau nak lepaskan pun, lepaskan secara ihsan. Inilah perjanjian yang teguh yang ada dalam Quran. Ya. Maknanya kalau kamu nak tahan, mana tahan ni maknanya kamu tidak ceraikan, ya, ataupun kamu nak rujuk, maka ambillah secara ma'ruf, secara baik. Ya. Ataupun kamu nak lepaskan cara ihsan, bukan cara aniaya. Itu maknanya perjanjian yang teguh. Ya. Fa imsakuhunna bima'ruf au tasrihuhunna bi ihsan, macam tu, ya, bahasa dia dalam Quran, ya. Kalau nak tahan, tahanlah cara yang ma'ruf. Kalau nak lepaskan cara ihsan. Ya, sebab dalam Islam ini tidak ada istilah gantung tak bertali. Ya, kalau orang buat gantung tak bertali, itu artinya ya, dia telah melawan hukum Quran, melawan hukum Allah. Ya. Allah tidak menghendaki demikian, tapi kita buat. Oh, lelaki boleh kahwin, ya, tapi janda dia tak boleh kahwin. Ini, ya, satu perkara yang ya, tidak ada dalam ya, agama kita. Ataupun dia tidak ceraikan, ya, tapi digantung macam tu sampai bila-bila. Ini pun satu penganiayaan ataupun dosa yang terang. Ya. Baik, itu sambung lagi.
Ayat selanjutnya, ayat 22. Wala tankihu, dan jangan kamu nikahi. Ma akan apa yang nakaha telah ia nikahi. Abaukum oleh bapa-bapa kamu. Min nisa, daripada perempuan-perempuan. Illa, melainkan. Ma apa yang qad sungguh salapa telah berlalu ia. Innahu, sesungguhnya dia, kana adalah ia, fahisyatan, satu kekejian, wa maktan, dan kemurkaan, wasa'a, dan seburuk-buruk, sabil, jalan. Ayat 23. Hurrimat, telah diharamkan ia. Alaikum, atas kamu. Ummahatukum, ibu-ibu kamu. Wa banatukum, dan anak-anak perempuan kamu. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan saudara perempuan. Dan anak-anak perempuan saudara perempuan. Wa ummahatukum, wa ammatukum, dan ibu-ibu saudara sebelah bapa kamu. Ibu-ibu saudara sebelah bapa kamu. Wa khalatukum, dan ibu-ibu saudara sebelah ibu kamu. Wa banatul akhi, wa banat, dan anak-anak perempuan al-akhi, saudara lelaki. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan saudara perempuan. Wa ummahatukum, dan ibu-ibu kamu, allati, yang ardoknakum, telah menyusukan mereka akan kamu. Telah menyusukan mereka akan kamu. Wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan kamu, minar radha'ah, daripada susuan.
Wa ummahatu dan ibu-ibu nisaikum istri-istri kamu. Waroba ibukum dan anak-anak tiri kamu. Dan anak-anak tiri kamu. Allati yang fi hujurikum dalam pangkuan kamu. Min daripada nisaikum istri-istri daripada nisaikum istri-istri kamu. Allati segala yang dakhaltum telah kamu campuri bihinna dengan mereka. Fa'in maka jika lam tidak takunu adalah kamu dakhaltum telah kamu campuri bihinna dengan mereka. Fala junaha maka tiada kesalahan alaikum atas kamu. Wa halailu dan istri-istri abnaikum anak-anak lelaki kamu. Allazina orang-orang yang min daripada aslabikum tulang sulbi kamu. Wa'an dan bahawa tajma'u kamu kumpulkan baina di antara ukhtaini dua saudara perempuan. Illa melainkan ma apa yang qad sungguh salapa telah berlalu ia. Innallaha sesungguhnya Allah kana adalah ia Ghafuron amat pengampun, Rahima lagi amat penyayang. Baik, saya masuk mula ya. Ayat yang ke-22. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Dan jangan kamu nikahi akan apa yang telah ia nikahi oleh bapa-bapa kamu daripada perempuan-perempuan. Illa ma qad salaf, melainkan apa yang sungguh telah berlalu ia. Yang mana diharamkan kita menikahi istri-istri ya, bekas bekas istri bapa-bapa kita. Ya, mana diharamkan kita menikahi istri-istri bapa-bapa kita. Ya, melainkan apa? Melainkan apa yang sudah berlalu, mana zaman jahiliah ya dulu ya mereka buat macam tu. Contohnya
Itu ya dah yang sudah berlalu, ya maka ia tidak ada kesalahan setelah dia masuk Islam, ya. Itu perbuatan yang sudah lalu, ya, zaman jahiliah, ya. Bila bapa dia mati, ya maka si anak dikahwin dengan mak tiri dia, ya. Itu zaman jahiliah, tapi Islam tak boleh. Innau kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya ia satu kekejian, ya, dan kemurkaan dan seburuk-buruk jalan. Ya, jadi kalau saya kata ya si anak ni kahwin dengan mak tirinya, ada anak, cuba bikin anak tu nak panggil macam mana, ya. Patutnya ya si mak tu dah jadi wan, ya, dah jadi nenek, tapi sekarang nenek jadi mak, macam mana, ya. Kan seburuk-buruk jalan, ya. Dah songsang jadi keluarga 69, ya. Jadi ya itu sebab itu Allah murka, ya, kalau dibuat demikian. Hurrimat alaikum ummahatukum, telah diharamkan ia ke atas kamu, ya. Siapa? Iaitu ummahatukum, mana tidak boleh mengawini mak-mak kamu, ya, ibu-ibu kamu, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kamu, wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan kamu, adik-beradik kita yang perempuan tak boleh kahwin, ya. Sebab itu zaman Nabi Adam dulu dia kahwin, ya, selang. Kembar yang pertama kena kahwin dengan kembar yang kedua, tak boleh satu kembar, ya. Dan juga yang tak boleh dikahwini ialah wa ammatukum, iaitu ibu-ibu sebelah bapa kamu, kita panggil makcik-makcik sebelah bapa. Wa khalatukum, dan ibu-ibu sebelah ibu kamu, mana makcik-makcik kita yang perempuan sebelah ibu, ya. Itu semua mak saudara tu, ya, tak boleh kita kahwini. Wa banatul akhi, dan anak-anak perempuan saudara lelaki, anak buah kita yang perempuan. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan, ya, saudara perempuan, anak buah kita, adik-beradik kita yang lelaki yang perempuan, semua tu anak dia, anak buah kita tak boleh kahwini dia. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu kamu segala yang telah menyusukan mereka akan kamu, ya, ibu susu, ya. Kalau ibu tu dah menyusukan kita 5 kali kenyang, mengikut syarak, ya, mengikut hukum 5 kali kenyang, ya, dah jadi ibu susu, ya. Kalau seorang ibu ni kesian tengok budak tu menangis-nangis, lalu disusukan, ya, mak dia tak ada, lalu disusukan, tapi disusukan tadi sekali, ya, itu tidak jadi ibu susu, ya. Kena ingat, ibu susu ni kena 5 kali dengan kenyang, baru dikatakan ibu susu. Itu dah jadi ibu sendiri, ya. Mana tak boleh dinikahi. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara perempuan daripada susuan. Maknanya anak si ibu susu tu yang perempuan, ya, tidak boleh berkahwin dengan, ya, sesusuan. Ya, dia jadi mahram, mana tak boleh kahwin. Ya. Kadang orang tak faham, yang tak boleh kahwin ni hanya, ya, keluarga ibu tu saja, ya, anak-anak ibu tu, ya. Tapi kalau yang adik-beradik dengan ibu, ya, contohnya Fatimah, ya, adik-beradik dengan Maimunah, ya, dia beribu susu dengan Fatimah, jadi dia boleh kahwin dengan anak Maimunah tu, sebab Maimunah tu bukan ibu susu. Ya, kena faham tu, ya. Bukan seluruh adik-beradik Fatimah ni tak boleh dikahwini, ya. Jadi tu fahamkan itu. Kemudian, ya, sambung lagi. Wa ummahatu nisaikum, dan, ya, dan ibu-ibu isteri-isteri kamu, mana mak mertua, ya, mak mertua, senang kira mak mertua kita tidak boleh kahwin. Lagi waraba ibukumul lati fi hujurikum, dan anak-anak tiri, ya, orang-orang yang
atau segala yang dalam pangkuan kamu min nisaikum, daripada isteri-isteri kamu. Ya, kalau kita kalau seorang lelaki itu berkahwin dia dengan janda, janda tu ada anak. Anak tu namanya anak tiri. Ya, itu kena faham tu. Jadi kalau ya isteri ni atau janda ni dia kahwin dengannya dah ada anak. Yang pemula lelaki ni juga ada anak, ya. Jadi anak kepada isteri tadi, ya, ke isteri ni dengan anak kita, anak sendiri maknanya anak lelaki itu tak ada, ya, dalam kumpulan mahram ni, ya. Kumpulan yang tak boleh dikahwini, ya. Itu dah kira satu bapa lain ibu. Yang macam anak tiri tadi, ya, yang macam anak tiri tadi dia lain bapa. Lain bapa. Ya. Jadi sekarang ni kalau satu bapa, itu kira adik-beradik. Ya. Bukan anak tiri, adik-beradik. Tapi kalau lain bapa, itu baru anak tiri. Jadi sekarang ni dia kahwini janda tadi ada anak, maka ya, anak tiri itu tidak boleh dikahwini kalau kamu kahwini ibunya, ya. Sebab itu kena seseorang lelaki tadi, ya, kena fikir kalau kahwin, ya, dengan janda yang ada anak, ya, maka pilihlah nak anak ke nak ibu, ya. Jangan dua-dua nak, ya. Itu dah salah. Jadi pilih nak ibu ke nak anak, ya. Kalau nak ibu, anak tak boleh dikahwini. Ya, kalau nak anak, ibu tak boleh dikahwini. Macam tu, ya. Baik, syaratnya begini. Ya, allati daholtum bihina. Mana si, ya, isteri-isteri itu yang telah kamu campuri dengan mereka. Kalau dah dicampuri ibunya, ya, artinya kamu tidak boleh kahwin dengan anaknya, anak tiri tadi. Fa'in lam takunu dakhaltum bihina, maka jika tidak adalah kamu campuri dengan mereka, fala junaha alaikum, maka tiada kesalahan atas kamu. Contohnya dia berkahwin dengan ibunya, tak bercampur, dia pun bercerai, ya. Lalu dia kahwin dengan anaknya, itu boleh, sebab dia belum campuri ibunya. Dia kena faham, ya. Sebab itu, ya, kalau perempuan janda tadi, ya, nak berkahwin, bawa ada anak perempuan, ya, hendaklah, ya, berhati-hati, ya. Sebabnya, ya, boleh berlaku berbagai-bagai. Jadi, ya, boleh, ya, tanya betul-betul kepada lelakinya nak berkahwin dengannya. Kau nak aku ke nak anak aku? Macam tu, ya. Jangan pula dua-dua nak. Tu, ya, nanti yang jadi masalah, ya. Kemudian sambung lagi, ya. Fala junaha alaikum, maka tiada kesalahan atas kamu, ya, kalau tak dicampur ibunya boleh kahwin dengan anaknya. Wa halailu abnaikum allati min aslabikum, dan anak-anak dan isteri-isteri, ya, anak-anak lelaki kamu, segala yang atau orang-orang yang daripada tulang sulbi kamu. Maknanya anak menantu, ya. Anak menantu, anak kita lah. Anak kita yang lelaki berkahwin, itu namanya perempuannya anak menantu, ya, anak menantu kita. Jadi anak menantu ini, ya, bapa tidak boleh mengahwini, ya, anak menantu ini kalau seandainya anak ni daripada tulang sulbi kamu, maknanya anak kamu sendiri yang lelaki ni, bukan anak angkat. Kalau anak angkat, ya, contoh bercerai, ya, bapa angkat dia boleh kahwini anak angkat mengikut syarat, ya. Mengikut syaratnya boleh. Jadi kalau anak betul, anak sendiri, bukan anak angkat, itu, ya, istrinya atau anak menantu itu tidak boleh dikahwini, ya. Lagi satu apa? Wa antajma'u bainal ukhtaini, dan bahawa kamu kumpulkan di antara saudara perempuan. Maknanya kahwin kakak dengan kahwin adik. Ya, satu masa dia kahwin dengan kakaknya masih hidup lagi, dia kahwin dengan adiknya. Ya. Itu haram hukumnya.
illa ma qad salaf, melainkan apa yang sungguh telah berlalu dia. Zaman jahiliah ada berlaku macam tu. Tapi bila dah masuk Islam dia kena ceraikan salah satu. Ya, ada setengahnya yang kahwin sampai 10. Tapi bila dia dah masuk Islam, Nabi suruh ceraikan. Ambil 4 saja. Ya. Sebab Islam tidak membenarkan sampai kahwin sampai 10. Lebih daripada 4 tidak dibenarkan. Ya. Apalagi mengumpulkan adik-beradik, ya, jadi isterinya, 2 beradik perempuan jadi isterinya. Dalam Islam dia kena ceraikan. Kalau dia sebelum Islam buat macam tu, dah masuk Islam dia kena ceraikan salah seorangnya. Innallaha kana ghafurur rahim. Sungguh Allah adalah ia amat pengampun lagi amat penyayang. Inilah, ya, mahram yang tidak boleh dikahwini, ya. Ayat 23. Baik, sampai situ. Dan kita sambung sedikit pelajaran surah kita. Selesaikan latihan yang diberi. Bilangan berapa hari itu? Boleh buka mic, 4. Ya, okey. 4 ni bab namanya bab nakis, ya. Bab nakis maknanya dia punya fi'il huruf mutalnya di akhir. Di akhir. Contohnya Roma melontar, ya. Jadi ro mim ya. Ya, ro mim ya. Jadi ya ni sebenarnya tak perlu diletak titik, letak baris, ya. Jadi sampai mim saja Roma, sebab ya tu adalah huruf mutal, ya. Baik, kita buat teruskan. Roma mudhari'nya apa? Yarmi. Masdarnya romyatan ataupun rimayatan. Okey, Amar? Irmi tanpa ya, ya, alif mim ro saja. Alif ro mim. Sorry. Alif ro mim. Irmi. Jangan tak ada ya. Mim sendiri. Mim tak ada ya, ya. Irmi. Sebab itu kalau kita faham, huruf mutal ni bila fi'il amar kena campak. Kena buang. Ya. Nahi? La tarmi, sama juga tak ada ya. Isim fa'il? Romin, isim maf'ul? Marmiyun. Makan? Marman. Mazaman, marman. Alat? Mirman. Madi majhul? Rumia. Rumia ni ya kita boleh bunyikan, ya. Rumia boleh letak titik, boleh tak letak titik pun, tapi kena bunyikan untuk jadikan dia majhul. Rumia. Mudhari' majhul? Yurma. Bila yurma dia tak ada bunyi ya. Tapi ya ada, perlu dia tak. Jangan dibuang ya, salah. Jadi yurma. Tak perlu bubuh titik. Yang perlu bubuh titik ni kalau dia ada bunyi, ya. Kalau tak ada bunyi tak perlulah letak titik, ya. Baik, lagi nombor 2, jara mudhari' yajri masdar jarian atau jarianan. Amar ijri, nahi la tajri. Isim fa'il jarin, isim maf'ul majriyun. Makan, zaman, alat. Sekali 3. Majron, mijron. Okey. Madi majhul, mudhari' majhul. Juria, yujra. Okey. Nombor 3 dengan makna memadai. Selalu kita jumpa waqafa billahi syahida. Waqafa. Telah memadai, ia telah cukup ia. Okey, kafa mudhari'nya masdar kifayatan. Amar, nahi ikfila takfi. Isim fa'il, isim maf'ul. Kafin makfiyun. Makan, zaman, alat.
Makfan, makfan, mikfan. Madi majhul, mudhari majhul. Kufiya, yukfa. Okey, ya. Kita teruskan dengan nombor 4. Haka dengan makna hikayat, cerita. Hikayat hang tuah contohnya. Tu menceritakan ya, atau cerita. Okey, haka mudhari'nya yahki. Masdar hikayatan. Hikayatnya. Amar nahi. Ihki la tahki. Isim fa'il, isim maf'ul. Hakin mahkiyun. Makan zaman alat. Mahkan, mahkan, mihkan. Madi majhul, mudhari majhul. Yuhka. Okey, nombor 5. Bana makna mendirikan atau membina atau masdarnya binaan. Ya. Binaan daripada perkataan bina, bana. Okey. Madi bana. Bana. Bana yabni. Masdar binaan atau bunyanan. Biasa kita jumpa dalam Quran ni ya. Okey, amar nahi. Ibni la tabni. Isim fa'il, isim maf'ul. Banin mabniyun. Ingat tak selalu kita sebut perkataan mabni. Kalau belajar nahu mabni. Mabni daripada bana lah. Bina. Mabni makna yang dibina. Contohnya isim mabni, dhamir hunna. Ada tetap bunyi hunna atau hinna. Kum tetap bunyi kum, tak ada bunyi kim. Itu mabni namanya, ya. Dibina. Okey, makan zaman makan zaman alat, ya, betul? Mabnan, mabnan, mibnan. Madi majhul, mudhari majhul. Bunya yubna. Ya. Okey. Dalam satu senak, makna mengikut wazan satu cukup, iaitu kita terjemahkan nombor 5 dengan makna ya. Cuba kita ubah dengan makna bina. Madi telah bina ia. Kalau mudhari ia bina. Kalau masdar binaan. Binaan. Makan zaman alat. Amar nahi. Buainalah oleh engkau, lagi nahi. Jangan kau bina. Isim fa'il yang membina, isim maf'ul. Makan tempat dulu, tempat bina. Zaman masa bina alat. Madi majhul telah dibina ia. Mudhari majhul ia dibina. Ya, dibina. Okey, macam itulah terjemahan mengikut wazan. Dan kiranya lulus satu tasrif nakis. InsyaAllah kita sambung nanti akan datang dengan tasrif lafif. Lafif ni ya, dia lafif ya. Lafif ni dua mu'tal di akhir. Contoh misal kata saya sebut nawa. Nawa nun waw ya. Selalu kita sebut perkataan nawaitu raf'al, nawaitu. Nampak tak? Nawaitu, telah berniat aku. Jadi kalau madinya itu madi aku, tapi kalau ia nawa. Nun waw ya. Apa huruf mu'talnya? Waw dengan ya. Huruf sahihnya satu je nun. Itu dikatakan disebut lafif. Maknanya dua mu'talnya di akhir. Jadi saya dah hantarkan pada dalam grup
dan tengok sendiri dalam grup tu bab lafif dan ada contoh latihan macam mana yang diberi, contoh yang diberi ya. Buat latihan-latihan tersebut. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa